Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyal qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilayh. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam pengajian ringkas di dalam bulan Rabiul Awal. Jadi bersempena dengan bulan Maulid Nabawi Syarif. Jadi insya-Allah dalam beberapa minggu ni kita akan cuba bersama-sama membaca salah satu kitab Maulid yang termasyhur di Nusantara, iaitu Maulid Nabawi Syarif yang dikarang oleh Sayyid Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim al-Barzanji Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1177 Hijrah. Jadi dikenali sebagai Maulid Barzanji lah. Dan kita selalu menggunakan istilah Barzanji. Barzanji itulah nama penulis kitab Al-Maulid tersebut. Jadi kitab Maulid tadi mempunyai beberapa syarah. Jadi antara syarah yang ada bersama-sama saya ialah Al-Qawlul Munji ala Al-Maulid Barzanji li Syekh Al-Imam wal-Alamatil Humam Sayyid Muhammad ibn Ahmad Ulaish Al-Maliki. Ini salah satu syarah lah yang ada, yang kita boleh jadikan rujukan dalam kita tadi bersama-sama membaca dan memahami apakah isi kandungan kitab Maulid Barzanji tersebut. Jadi kita mulakan dengan lafaz, dengan kita membaca Al-Fatihah, menghadiahkannya kepada penulis Maulid itu sendiri, iaitu Imam Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Dan kita hadiahkan juga Fatihah tersebut kepada penulis syarahnya, iaitu Syekh Muhammad ibn Ahmad Ulaish Al-Maliki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi penulis radhiyallahu anhu, iaitu Syekh Imam Said Barzanji, memulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam syarahnya, penulis syarah tadi, jadi dalam 2-3 minggu sepanjang kita berada di dalam bulan Rabiul Awal ni, insya-Allah kita akan menangguhkan sementara pengajian kitab hadis 40 dan tafsir surah Tabarak untuk kita bersama-sama membaca Maulid Nabi yang ditulis oleh Imam Al-Barzanji, dan kita cubalah bersama-sama memahamkan kisah-kisah yang dinyatakan oleh beliau. Jadi sekiranya kita merujuk kepada syarah yang ditulis oleh Syekh Ibn Ulaish Al-Maliki. Jadi dia membawa beberapa riwayat yang menceritakan tentang fadilat membaca Bismillah. Maksud kerana penulis kita, iaitu Imam Barzanji, memulakannya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca beberapa riwayat tentang kelebihan membaca Al-Fatihah. Jadi antara ini hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perkara pertama yang ditulis oleh qalam di dalam lauh mahfuz ialah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ialah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Adam. Dan sesungguhnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ialah keamanan kepada ahli langit dan ahli bumi. Dan sesungguhnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ialah kalimat untuk melintasi titian sirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ialah cap mohon daripada cap ataupun persaksian daripada Allah terhadap hamba-hambanya yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu salah satu hadis lah. Jadi antara hadis yang lain yang menceritakan fadilat Bismillahirrahmanirrahim, iaitu sabda Nabi SAW, apabila seorang guru berkata kepada pelajar yang masih kecil, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, maka apabila pelajar tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Taala akan menulis keselamatan kepada pelajar kanak-kanak tersebut dan kepada kedua ibu bapanya dan kepada guru tersebut keselamatan daripada api neraka. Dan setengah daripada Nabi SAW diriwayatkan bahawa setiap apa yang isi kandungan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berada di dalam Al-Quran. Dan semua isi kandungan di dalam Al-Quran berada di dalam surah Fatihah. Dan setiap yang berada dalam surah Fatihah, maka dia terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan apabila turun lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bergegar segala gunung-gunung di dunia dan bergoncang segala lapis bumi yang 7 lapis tersebut dan langit yang 7. Dan bertambahlah keimanan kepada malaikat, dan kesemua makhluk bertambah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesemua jin-jin tersungkur di atas muka mereka, dan bergeraklah segala falak-falak. Dan kerana keagungan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan dinyatakan bahawa lafaz Bismillahirrahmanirrahim tadi ditulis di dahi Nabi Adam AS, dan ditulis di atas sayap Jibril ketika diturun kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tadi dicampakkan ke dalam api kan, dan sesungguhnya Bismillah tadi ialah yang menjadi sebab sejuk dan selamatnya ke atas Nabi Ibrahim. Dan ditulis juga Bismillahirrahmanirrahim di atas tongkat Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Maka terbelahlah laut apabila dia memukul dengan tongkat tersebut. Dan tertulis juga lafaz Bismillahirrahmanirrahim di atas lidah Nabi Isa alaihissalam, maka dia tadi bercakap semasa dia tadi masih lagi dalam buayan. Dan dengan sebab itu juga dia tadi menyembuhkan orang yang buta, orang yang bersakit sopak dengan izin Allah. Dan ditulis dekat lafaz Bismillahirrahmanirrahim di atas cincin Nabi Sulaiman. Dan diriwayatkan sesiapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin dengan lafaz tersebut, nescaya semua gunung-gunung akan bertasbih bersama-sama dengannya, melainkan dia tadi sebenarnya tidak mendengar. Dan syurga akan berkata kepada orang tersebut, labbaika wa sa'daika, aku menyahut seruan kamu dan berbahagialah kepada kamu. Dia katakan, wahai Allah Ta'ala, daku mentaatimu dan daku menyahut seruanmu. Wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba kamu sipulan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, jauhkanlah dia daripada api neraka dan masukkan ke dalam syurga. Dan diriwayatkan sesungguhnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim sekiranya diletakkan di piring neraca timbangan dan diletakkan langit dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di sebelahnya, dan apa saja yang berada di antara kedua-duanya setelah lafaz Bismillahirrahmanirrahim lebih berat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebagai keselamatan, keamanan daripada segala bala, dan ubat bagi segala penyakit dan peliharaan daripada syaitan yang direjam, dan keselamatan kepada umat Nabi Muhammad daripada ditenggelamkan bumi, daripada ditukarkan rupa kepada binatang, dan daripada dilontar dengan batu-batu daripada langit, dan daripada tenggelam. Jadi penulis berkata, hendaklah kamu tadi sentiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan jadikanlah membaca tadi sebagai satu cara untuk kamu mendekatkan diri kepada Allah. Dan diriwayatkan sesungguhnya siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim akan diampunkan dosanya. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, tak kala turun saja Bismillahirrahmanirrahim, maka segala awan yang gelap pergi kepada arah timur, dan segala angin-angin yang ganas menjadi tenang, dan segala laut yang bergelora menjadi diam. Maka segala binatang-binatang mendengar dan bersungguh-sungguh apakah yang diturunkan, dan direjam segala syaitan-syaitan daripada langit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan keagungannya, tiada seseorang yang membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala ke atas suatu apa pun, melainkan Allah Taala akan menyembuhkannya. Dan tiada seorang pun yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala Bismillahirrahmanirrahim tadi atas segala sesuatu pun, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati perkara tersebut. Dan siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, nescaya dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin Allah selamatkan dia daripada malaikat Zabaniyah yang 19 tadi,
hendaklah dia tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana lafaz Bismillahirrahmanirrahim dia terbentuk daripada 19 huruf, agar Allah Ta'ala menjadikan setiap huruf tersebut perisai daripada setiap malaikat-malaikat yang menyeksa tadi. Dan sebahagian daripada ahli ilmu berkata lafaz Bismillahirrahmanirrahim ialah satu kalimat yang suci daripada perbendaharaan hidayat Allah, perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada manusia, memberikan kurniaan kepada manusia, kurniaan rububiyah Allah, salah satu daripada pakaian kewalian, dan salah satu hubungan untuk mendekatkan kepada kerahmatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kata memadailah ataupun cukuplah sebagai kefahaman kepada kita keagungan Bismillah tadi, ialah dia tadi berada pada setiap surah-surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Jadi moga-moga dengan kita membaca berapa riwayat yang dinyatakan oleh penulis syarah tadi, dan tujuannya ialah supaya kita tadi mengagungkan lafaz Bismillah yang kita baca setiap hari kan. Maksudnya bukanlah bermakna apabila kita dah selalu membaca Bismillah tersebut kan, maka kita menganggap ni satu bacaan yang biasa kan, tapi padahal Bismillah tadi ialah salah satu ayat yang agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu beberapa fadilat lafaz Bismillah yang dimulakan di awal kitab Barzanji tadi. Jadi kemudian penulis Imam Said Barzanji berkata, abtadi'ul imla, aku memulakan karangan Bismizzatil aliyati, dengan nama Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Jadi daripada sini dia merujuk kepada zat, nama zat tersebut ialah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud seolah dia kata aku memulakan kitabku dengan nama Allah Ta'ala. Jadi dia nak memberitahu kepada kita supaya tujuan kita beramal ialah untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai kepada tauhid zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustadirran, meminta agar diturunkan faidah limpahan, al-barakat, keberkatan, ala ma analah, atas segala perkara yang Allah kurniakan, wa aula, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi penulis dia menyatakan bahawa apa saja yang Allah Ta'ala beri, ma analah, apa saja yang Allah Ta'ala kurniakan, kita minta agar perkara tersebut dilimpahi dengan hujan keberkatan daripada Allah. Kerana kita maklum apa saja yang Allah Ta'ala kurniakan seperti pakaian, kenderaan, harta benda, kesemua perkara tersebut sama ada membawa kepada kebaikan ataupun membawa kepada kejahatan. Jadi macam manakah cara untuk kita nak menjadikan kesemua perkara yang dikurniakan kepada kita sebagai satu kebaikan? Ialah dengan cara memohon keberkatan. Maka sebab itulah kita baca dalam doa kunut, wa barik li fi ma a'taita, berkatilah kepadaku segala perkara yang engkau berikan. Jadi kita mohon nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurniaan daripada Allah, dan dalam masa yang sama kita minta agar nikmat tersebut diberkati, maksudnya menjadi sebab kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, penulis berkata wa uthanni, dan aku mengiringi atau aku mengulangi pada kali keduanya, bihamdin, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua lah, pertama sekali dia memulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia memulakan dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Mawariduhu, maksud sa'iqatun. Jadi dia mengandaikan lafaz, dia mengandaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti satu air. Mawarid ni bermakna tempat air untuk kita datang minum. Sa'iratun maksudnya amat mudah diminum. Haniyatun, yang amat lazat. Jadi diibaratkan, dia maksudnya nak mengajarkan kepada kita salah satu kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah air untuk menghidupkan rohani manusia. Jadi diisyaratkan bahawa lafaz hamdun tadi, dia akan, apabila kita memuji Allah, mengingati Allah, sepatutnya akan dikurniakan kepada kita mawarid, tempat-tempat air kan, yang amat sedap, yang amat lazat untuk rohani manusia. Mumtatiyan, dan dia tadi dia kata aku memuji Allah dalam keadaan aku menunggang matayahu, kenderaan-kenderaan, minasyukril jamim, daripada kesyukuran yang amat cantik. Inilah kemuncak ibadat. Maksudnya dia kata apabila kita beribadat daripada umur kita 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita balik sampailah sekarang, tujuan segala ibadat tersebut ialah kita tadi mesti dikurniakan dengan kesyukuran. Dan apabila kita dah dikurniakan dengan kesyukuran, kita mesti berada di makam kesyukuran dengan mantap. Seolah-olah kesyukuran tadi satu kenderaan yang kita berada di atasnya.
Dan itulah yang dipanggil sebagai mumtatian, menunggang kenderaan-kenderaannya. Kenderaan kesyukuran yang amat cantik tadi. Jadi dimasukkan dengan cantik tadi sebab ada orang dia bersyukur. Tapi dalam masa satu ketika dia marah. Kan, maksudnya satu ketika dia bersyukur, satu ketika nanti dia kufurkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesyukuran tu masih lagi bercampur-campur. Selagi mana dia bercampur kesyukuran dan kekufuran, maka kita tak menghukumkan kesyukuran tadi cantik. Tapi apabila kesyukuran tadi berterusan, zahir dan batin, sentiasa daripada semua anggota panca indera zahir dan batin, maka baru dikata sebagai asyukrul jamil. Jadi setelah dia tadi memuji Allah, dia berkata, wa usalli, daku memohon kerahmatan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usallimu, dan daku memohon kesejahteraan ke atas nur, ke atas Nabi Muhammad yang merupakan cahaya al-mausuf yang disifatkan bitaqaddumi, dengan yang paling awal, wal awwaliyati, dengan yang paling awal. Jadi kalau dalam syarah tadi dia bagi tahu taqaddum dan awaliyah tadi dia merujuk kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis yang apabila Sayyidina Jabir bertanya apakah makhluk yang paling awal diciptakan, maka Nabi menjawab, nuru nabi ya Jabir, cahaya Nabi kamu wahai Jabir alaihi wassalam. Kemudian Nabi Muhammad tadi yang dikatakan sini sebagai nur tadi itu, nur Nabi Muhammad SAW al-mutanaqqili, yang sentiasa berpindah fil ghuraril karimati, di dahi-dahi yang amat mulia. Maksudnya ghurar ni dia merujuk kepada cahaya warna putih yang berada di dahi, dan yang karimati yang amat mulia. Maksudnya berpindah daripada satu dahi, daripada satu moyang kepada moyang daripada datuk sebagainya sampai kepada bapa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dilihat pada dahi mereka, kan, cahaya yang amat terang tadi. Jadi lafaz ghurar tadi dia merujuk kepada dahi, dan lafaz jibah juga dia merujuk kepada dahi. Jadi dia dua kalimat yang punya makna yang sama. Wa astamnihu Allah ridwanan, dan aku meminta daripada Allah, memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala ridwanan, keridaan. Inilah tuntutan yang kedua lah. Maksudnya yang kita maklum, maksudnya kita diajar ilahi anta maqsudi. Pertama sekali kita mohon ialah mentauhidkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mohon daripada Allah ridwanan, keridaan daripadanya. Yang asas ataupun asal keridaan tersebut ya khussul itrata, dikhususkan kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang at-tahirah, yang amat suci, an-nabawiyah, iaitu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya keridaan tersebut ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat keridaan tadi dipindahkan kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ya'ummus sahabata, dan keridaan tadi merangkumi ke semua sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, wal atba'a, dan pengikut-pengikutnya, wa man walahu, dan segala mereka yang mengikutinya. Jadi difahami daripada itu bahawa sekiranya kita ingin mendapatkan keridaan, maka kita perlu berada bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mestilah berada bersama-sama dengan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan kita mestilah berada bersama-sama dengan sahabat-sahabat baginda SAW. Dan dimasukkan dengan waman walahu, maksudnya orang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan ketua. Itulah orang yang, maksudnya orang yang mempunyai guru. Maksudnya orang yang mempunyai ikutan. Kan, orang yang mempunyai qudwah, maka mereka lah tempat wujudnya redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis berkata wa as tajdihi, dengan makna aku memohon. Aku memohon juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala hidayatan, petunjuk. Ini dia nak mencarah, penulis nak mensyarahkan kepada kita lafaz ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, sampai habis surah Fatihah. Maksudnya apabila kita memohon hidayat, hidayat ni ada pelbagai ataupun banyak bentuk hidayat. Kan ada orang diberikan hidayat suka membaca Al-Quran, kan ada orang diberi hidayat suka untuk sembahyang sunat, kan ada orang diberi hidayat untuk bersedekah dan seumpamanya. Jadi penulis di sini dia memberitahu kepada kita, aku mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala hidayatan, satu hidayat, lisuluki, untuk menjalani, as-subuli, jalan-jalan, al-wadihati, yang amat terang, al-jaliyati, yang amat jelas. Maksudnya yang dimasukkan jalan terang tadi ialah jalan peribadatan jasmani dan rohani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita dah bincang, jalan zahir dipanggil sebagai syariat dan jalan batin dipanggil sebagai tarekat.
Itu pertama sekali yang diminta. Minta supaya boleh suluk. Minta supaya dia boleh menjalani jalan tersebut. Dan dia juga memohon wahifzan, memohon peliharaan daripada al-riwayah, daripada rawayati, daripada kesesatan. Fi khitati, daripada tempat-tempat al-khata', tempat-tempat kesilapan, wa khuta, dan langkah-langkah kesilapan tersebut. Maksudnya dia mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkannya, menjauhkannya daripada tempat-tempat yang salah, tempat-tempat maksiat. Dan dia juga memohon agar dia tadi tidak melangkah kepada tempat-tempat maksiat tersebut. Maksud dia tidak mendekatkan diri kepada apa segala bentuk maksiat. Dan kita dah maklum maksiat tadi dibahagikan kepada dua. Kan, kesesatan yang zahir, kesilapan yang zahir, kan, seperti minum arak, mencuri dan seumpamanya. Dan yang kedua yang perlu kita fahami, terdapat juga kesilapan yang batin seperti riya, ujub, takabur, kan, cintakan pangkat, kedudukan, kan, cintakan pujian, tidak redha dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada selain Allah. Itu semua ialah tempat-tempat kesilapan dan kesalahan. Kemudian penulis berkata, wa ansyuru, dan aku akan menceritakan ataupun aku akan membentangkan min qissatil maulidin nabawi, daripada kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burudan, maksudnya pakaian jubah. Maksudnya dia gambarkan kitab yang ditulis tadi seolah seperti satu jubah. Jubah hisanan yang amat cantik, abqariyatan, yang amat elok pembuatannya, naziman, maksudnya dia kata dia akan menyusun, dia sendiri dia akan menyusun daripada nasab syarif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqdan, satu rantai. Maksudnya seperti kita susun satu ini dipanggil sebagai iqdan, satu rantai. Tuhalla al-masami'u bihula, yang akan menyebabkan telinga-telinga kita tadi akan dihiasi dengan hiasan daripada rantai tersebut. Kan, maksudnya kita dah bincang macam dalam surah Tabarak tadi kita baca walaqad zayyana as-sama ad-dunya. Kan, maksud Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi langit dunia. Jadi penulis berkata di sini, salah satu perkara yang akan menghiasi rohani kita, panca indera batin kita, ialah apabila kita mendengar nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'in, dan aku meminta tolong, bihaulillah, dengan kekuasaan Allah, wa quwwati, dan kekuatannya, al-qawiyyati, yang amat kuat. Fa innahu, maka sesungguhnya, la haula wala quwwata, tiada daya dan upaya, illa billah, melainkan Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habislah perenggan yang pertama. Kemudian penulis tadi memohon doa. Setelah selesai satu perenggan, dia akan mengiringi dengan satu doa. Tanda sebagai perenggan tersebut telah sempurna dinyatakan. Ini ialah mukaddimah, kan, mukaddimah bagi kitab Maulid Barzanji. Jadi penulis berdoa memohon daripada Allah, attirillahumma qabrahul karim. Attir maksudnya wangikanlah, Allahumma, wahai Allah, qabrahu, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-karim, yang amat mulia, bi'arfin syaziyyin. Bi'arfin ini dimaksud dengan makna wangian. Jadi syaziyyin kita boleh baca dengan dua wajah, dengan dua bentuk bacaan. Kalau kita baca dengan syaziyyin, dia bermakna kuat. Bi'arfin maknanya wangian, syaziyyin yang kuat. Dan kita boleh baca dengan bacaan kedua, iaitu syaza. Dan kalau kita baca dengan makna syaza, dia bermakna pecahan-pecahan ataupun kepengan-kepengan kayu gaharu. Jadi dia kata minta Allah Ta'ala wangikan kubur Nabi Muhammad SAW dengan wangian kayu gaharu. Jadi dia ada dua makna lah. Lafaz syaziyyin, kalau kita makna dengan baca syazi, dia bermakna yang kuat. Dan kalau kita baca bi'arfin syaza, dengan makna kepengan-kepengan kayu gaharu. Min salatin wa taslimin, iaitu dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi penulis memberitahu, dia nak mengajarkan kepada kita, apabila kita mendoakan selawat dan salam, kan, salah satu kurniaan selawat dan salam tersebut ialah kewangian yang amat sangat, kan, kewangian rohani, kecantikan rohani, kebersihan rohani dan seumpamanya. Jadi begitulah apabila kita tadi bersama-sama dengan penjual minyak wangi, kan, maka sesungguhnya kita akan mendapat kewangian tersebut. Jadi apabila kita berselawat kepada Nabi SAW, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka akan turun rahmat kepada Nabi SAW, dan Allah membalas kepada kita dengan 10 salat dan salam. Dan salah satu daripada tanda salat dan salam tadi telah dikurniakan kepada kita, iaitu rohani kita akan dikurniakan dengan bau yang amat wangi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian dia memohon, wahai Allah Subhanahu wa taala, rahmatilah kepada Nabi Muhammad berserta pengagungan. Itulah makna solat kan, maksudnya as-solat dan salam tadi. Solat dia bermakna rahmat. Tapi ada doa untuk semata-mata rahmat seperti kita kata Allahumma arhamhu, rahimahullah, almarhum. Tapi apabila kita kata sallallah ataupun Allahumma salli, dia tetap membawa makna rahmat, membawa makna rahmat, tapi dia rahmat al-maqrunatu bit-ta'zim, yang disertakan dengan pengagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ialah rahmat beserta pengagungan. Itulah beza solat dengan semata-mata lafaz rahmat. Jadi untuk Nabi Muhammad SAW, khusus kepada Nabi, kita kena kata Allahumma salli. Wahai Allah Subhanahu wa taala, rahmatilah dan agungkanlah Nabi Muhammad SAW. Wasallim dan sejahterakanlah Nabi Muhammad SAW. Wabarik dan berkatilah Nabi Muhammad SAW. Dan doa tadi, walaupun pada zahir ni kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan doa tersebut kepada kita. Maksud kerahmatan dan pengagungan tadi akan dimuliakan, dikurniakan kepada orang yang berselawat. Dan kesejahteraan dan keselamatan daripada dosa, keselamatan daripada sifat-sifat mazmumah, keselamatan daripada bencana, keselamatan daripada wabak, keselamatan daripada takut, kan, bencana di dunia, di dalam kubur, di padang mahsyar, itu semua termasuk di bawah lafaz taslim. Wabarik dan berikanlah kebaikan yang amat banyak. Keberkatan di dunia, keberkatan pada ilmu, keberkatan pada rezeki, keberkatan pada anak, isteri, zuriat, seumpamanya harta benda, dan keberkatan yang amat banyak di akhirat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah, di masa yang singkat ni kita sempat membaca perenggan pertama daripada Maulid Berzanji, dan insyaAllah sekiranya Allah izinkan, kita akan usaha membaca kan Maulid Berzanji ini dengan syarahannya ringkas. Moga-moga kita dapat menyempurnakan membaca ataupun membincangkan kisah di dalam Maulid Berzanji ini di sepanjang kita berada di bulan Rabiul Awal ini. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap kan dari sudut terjemahan ataupun kefahaman, itu daripada diri saya sendiri, dan sekiranya ada siapa-siapa sahabat yang ada boleh menegur dan boleh memberitahu kepada saya agar kita sama-sama membaikinya. Wallahu ta'ala alam, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.